Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan kalau selama lebih 60 tahun kita semua hidup dalam sebuah negara yang asas penubuhannya sendiri dipersoalkan, malah ada pihak yang mendakwa ianya tidak sah dari awal lagi. Nah, inilah yang dibangkitkan oleh dua NGO, yaitu Borneo's Plight in Malaysia Foundation dan Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand. Mereka bukan sekadar bercakap tentang isu royalti minyak ataupun kerusi Parlimen 34,6% yang selalu menjadi bahan politik, tetapi jauh lebih daripada itu. Mereka mendakwa Persekutuan Malaysia itu sendiri adalah tidak sah, illegitimate, sejak hari pertama ditubuhkan. Kontroversi? Memang sangat kontroversi. Dan kalau Anda ikuti hujah mereka, ia cukup untuk membuatkan kita terfikir semula tentang apa yang kita diajar selama ini. Segalanya tercetus selepas kenyataan bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Harun yang menyifatkan tuntutan Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan 34,6% kerusi parlimen sebagai sekadar naratif politik. Kedengaran seperti perkara kecil, tetapi bagi NGO ini itu bukti betapa janji asas pembentukan Malaysia telah dilanggar. Menurut mereka, Lord Lansdowne, pengerusi Suruhanjaya Antara Kerajaan ataupun ICG sendiri mengesahkan bahawa jaminan 34,6% kerusi inilah yang akan menjadi faktor utama Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia pada tahun 1963. Tetapi pada tahun 1976 melalui pindaan perlembagaan, jaminan itu dipadamkan. Mereka kata itu bukan sekadar pelanggaran perjanjian tetapi pengkhianatan kepada asas penubuhan negara. Dan bukan itu sahaja. Akta Pembangunan Petroleum 1974 yang menyerahkan hasil minyak dan gas kepada Kerajaan Persekutuan juga dilihat sebagai pencabulan terang-terangan terhadap autonomi Sabah dan juga Sarawak. Tetapi bagi NGO ini, semua pelanggaran itu hanyalah simptom kepada masalah lebih besar, yaitu Malaysia sendiri dibina di atas asas yang tidak sah. Kenapa? Menurut mereka, rakyat Sabah dan Sarawak tidak pernah diberi pilihan bebas melalui referendum untuk menentukan masa depan mereka. British dan Malaya pada waktu itu dikatakan terburu-buru memasukkan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia tanpa proses penentuan nasib sendiri yang sah. Lebih berat lagi, mereka berhujah bahawa Britain bertindak di luar kuasa apabila menandatangani MA 63 bagi pihak Sabah dan Sarawak, sebab waktu itu kedua-dua wilayah masih lagi koloni dan tiada kapasiti undang-undang untuk menandatangani perjanjian antarabangsa. Ini bercanggah dengan Statute of Westminster 1931 dan juga bertentangan dengan resolusi dekolonisasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, khususnya resolusi 1514 dan juga 1541, yang menuntut proses penentuan nasib sendiri mestilah dilakukan secara sah dan telus. Maksudnya, dari kacamata undang-undang antarabangsa, penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia boleh dianggap sebagai satu bentuk pencabulan hak asasi ataupun istilah mereka unlawful annexation. Kalau kita tengok balik sejarah, Perlembagaan Persekutuan 1963 juga sebenarnya digubal hanya oleh Parlimen Malaysia dan bukan oleh sebuah badan bersama yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Singapura sebagai rakan setara. Dan lebih mengejutkan, selama hampir 60 tahun MA 63 langsung tidak disebut dalam perlembagaan. Hanya pada tahun 2022 selepas gelombang tuntutan hak negeri semakin kuat, barulah MA 63 dimasukkan ke dalam perlembagaan. Tetapi menurut NGO ini, tindakan itu datang terlalu lambat dan tidak menghalalkan sesuatu yang dari awal sudah pun void ab initio. Istilah undang-undang yang bermaksud tidak sah sejak mula lagi. Robert Pei menegaskan bahawa inilah sebab mengapa Kerajaan Malaya pada asalnya tidak pernah serius memasukkan MA 63 ke dalam perlembagaan, kerana kalau mereka buat begitu, ia akan mendedahkan kepincangan undang-undang yang ada sejak dari hari pertama. Daniel John Jambun pula menekankan bahawa bukan sahaja janji tidak ditepati, malah seluruh asas kewujudan Malaysia ini perlu diteliti semula dari perspektif undang-undang antarabangsa.
Kita juga tidak boleh lupa tentang memorandum 20 perkara Sabah dan 18 perkara Sarawak yang menjadi garis panduan politik ketika pembentukan Malaysia. Ia sepatutnya menjadi jaminan terhadap budaya, agama, pendidikan, dan autonomi pentadbiran negeri. Tetapi realitinya satu persatu hak ini dilanggar ataupun dihakis. Dari kuota kerusi parlimen yang mengecil, kuasa imigresen yang dicabar sehinggalah ke hasil bumi yang dikawal oleh Putrajaya. NGO ini juga mengaitkan isu ini dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dalam kes Kepulauan Chagos pada tahun 2019. Dalam kes itu, ICJ menegaskan bahwa koloni tidak mempunyai kapasiti undang-undang untuk menandatangani perjanjian antarabangsa. Dengan hujah ini, mereka menegaskan bahwa penyertaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia adalah tidak sah kerana ia dilakukan ketika statusnya masih koloni British. Jadi apakah maksud semua ini? Menurut mereka, segala perbincangan tentang mengembalikan hak MA63 dalam kerangka Malaysia hanyalah satu ilusi. Kononnya, rundingan itu tidak membawa makna kerana asasnya sendiri tidak pernah wujud secara sah. Bagi NGO-NGO ini, sekurang-kurangnya semua pelanggaran ini perlu diperbetulkan dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi bagi Robert Pei, penyelesaiannya seharusnya lebih tegas, yaitu mengiktiraf hak penentuan nasib sendiri bagi Sabah dan Sarawak, malah membawa perkara ini ke pentas antarabangsa untuk menuntut pengembalian kemerdekaan. Sekarang mari kita bangkitkan persoalan kontroversi yang mungkin ramai orang akan rasa berat untuk dibincangkan. Kalau benar Malaysia dibentuk di atas asas yang tidak sah, adakah ini bermakna Sabah dan Sarawak sebenarnya tidak pernah menjadi sebahagian daripada Malaysia secara sah? Dan kalau iya, apakah implikasi undang-undang dan politiknya? Adakah Sabah dan Sarawak boleh menuntut kembali kemerdekaan penuh melalui saluran antarabangsa? Bagaimana pula dengan nasib jutaan rakyat yang sudah menganggap diri mereka sebahagian daripada Malaysia sejak 6 dekad yang lalu? Adakah kita sanggup menghadapi risiko perpecahan atau ini adalah satu-satunya jalan untuk keadilan? Inilah dilema besar yang sedang menghantui politik Malaysia Timur sekarang. Bagi sebahagian orang, isu ini hanyalah permainan politik, tetapi bagi mereka yang melihat dari sudut undang-undang antarabangsa, ia mungkin lebih serius daripada apa yang kita sangkakan. Tambahan lagi, tuntutan sebegini semakin lantang kedengaran ketika dunia kini banyak memberi perhatian kepada isu dekolonisasi dan juga hak penentuan nasib sendiri. Jadi, adakah kita sedang hidup dalam sebuah negara yang asasnya sendiri dipersoalkan? Atau ini semua hanyalah naratif politik yang dimainkan untuk menekan kerajaan pusat? Saya serahkan kepada Anda semua untuk fikirkan. Tetapi satu perkara yang pasti, kontroversi ini tidak akan mati begitu sahaja. Malah mungkin semakin lama ia ditangguhkan, semakin kuat persoalan tentang kesahihan Malaysia akan bergema. Bukan sahaja di Sabah dan Sarawak, tetapi juga di mata dunia. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin tanya penonton semua, sahabat-sahabat semua. Kalau Anda rakyat Sabah ataupun Sarawak, apa yang Anda rasa lebih adil? Memperjuangkan hak dalam kerangka Malaysia ataupun keluar sepenuhnya daripada Malaysia dan menuntut kemerdekaan seperti yang dihujahkan NGO ini? Jawapan Anda mungkin berbeza, tetapi persoalan ini akan terus menghantui politik kita selagi asas perjanjian ini tidak ditandatangani dengan jujur. Baiklah kawan-kawan semua, terima kasih kerana telah menonton dan jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda kerana isu ini bukan sekadar sejarah tetapi masa depan Sabah, Sarawak dan juga Malaysia itu sendiri. Sebelum itu jangan lupa untuk klik butang subscribe, tekan lonceng notifikasi dan kongsikan video ini supaya lebih ramai yang dapat buka mata. Sebab kali ini kita bukan bercakap tentang janji politik yang dimungkiri, tetapi tentang persoalan asas. Adakah Malaysia ini sah atau sebenarnya sebuah phantom federation? Baiklah kawan-kawan, memang agak pedas isu kita pada kali ini. Tetapi saya yakin perkara ini harus dikongsikan sama ada betul atau tidak, sama ada Anda percaya atau tidak, tetapi sekurang-kurangnya kita mendapat beberapa ataupun sedikit sebanyak input yang mungkin akan berguna nanti.
Tambahan pula ini semua adalah untuk buah pikiran kita dan bukan pihak kami di Currents PMY untuk menekankan ataupun mengalu-alukan perpecahan serta perbalahan yang tidak diingini. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berpelajaran dan tidak mungkin akan bertindak terlalu keterlaluan. Kita hanya mengulas dan mencabar dengan persoalan. Dan jangan lupa kita mempunyai senjata yang paling kuat, yaitu suara kita. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti, hanya di sini, Currents VMY. Sekian, terima kasih semua.